Di sini saya nak jawab satu kemuskilan ataupun persoalan. Kemuskilannya di sini, adakah wujud hadis bahawa ada orang ataupun sahabat yang menari di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah tak larang? Bila Rasulullah tak larang, dia termasuk di dalam ikrar. Ikrar maknanya pengakuan. Pengakuan ini adalah merupakan sebahagian daripada bentuk hadis selain daripada perkataan, perbuatan dan juga ikrar. Ikrar ini sesuatu tindakan perbuatan yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah tak tegur, Rasulullah tak larang. Maka itu adalah merupakan suatu pengakuan, suatu pengiktirafan yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya ada tak hadis? Kerana ada orang yang kata ada hadis yang orang menari di hadapan Rasulullah, Rasulullah tak larang, tak tegur. Sebenarnya bukan sahabat ataupun mana-mana orang menari di hadapan Rasulullah. Dia ada beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana sebahagian riwayat menyebut bahawa orang Sudan dan ada riwayat orang Habsyah. Mereka ini bermain senjata di hadapan Nabi SAW. Bagi kita orang Melayu mudah faham. Maknanya langkah-langkah silat itulah yang dipersembahkan di hadapan Rasulullah. Bukannya menari. Cuma apabila ada orang yang dia jumpa hadis ni, dia tak belajar hadis. Bila dia tak belajar, dia tak faham. Lalu dia jumpa hadis-hadis yang macam ni, dia tafsirkan bahawa permainan silat itu, langkah-langkah silat itu diterjemahkan bahawa menari di hadapan Rasulullah, Rasulullah tak tegur, Rasulullah tak larang. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, orang Melayu kita ni bila tengok orang main silat, langkahnya, bunganya, adakah kita terjemahkan itu menari? Tindakan itu menari. Jadi langkah-langkah silat ini, hari ini cerita buat silat lah sikit. Dia ada langkah-langkah dia, pergerakan-pergerakan dia, yang panggil pertempuran tanpa senjata. Ni ada macam-macam silat. Ada gayung, tomoy, kungfu, lintar, silat Minang, semua ada. Langkah-langkah dia. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengundur daripada serangan musuh, atau untuk menyerang, ataupun untuk mengelak, ataupun untuk mengelirukan musuh. Itunya kegunaan dan kepentingan langkah. Dan dalam langkah ni dia ada langkah tanpa senjata, ada langkah-langkah silat ini langkah dengan menggunakan pisau, ada yang menggunakan gerambik, ada langkah silat yang menggunakan golok, ada yang pedang, ada silat tongkat, tepi dan sebagainya. Langkah-langkah ini dia bukan menari. Dia suatu pergerakan untuk mengelirukan musuh. Jadi hadis, di antara hadis-hadis yang diambil adalah hadis sahih. Itu sahih, tetapi fahamannya, huraiannya, tafsirannya tidak sahih. Di antaranya hadis yang ke-454, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari meletakkan tajuk yang sangat jelas. Babu ashabil hirabi fil masjid. Bab orang yang membawa senjata. Hirab ni maknanya lembing yang pendek, yang tajam, di dalam masjid. Di bawah tajuk senjata, bawa ke masjid. Jadi di dalam perbahasan ulama, senjata boleh dibawa ke masjid atau tempat keramaian, tetapi dengan syarat senjata itu tidak melukakan orang, tidak membahayakan orang, boleh bawa. Jadi Imam Bukhari pun letak tajuk cantik. Kalau kita tengok tajuk dia pun kita boleh faham dah. Maknanya ini bab permainan senjata, bukan menari. Jadi di dalam hadis ini Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut anna Aisyah qalat, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ala babi hujrati, di hadapan pintu bilik aku. Wal habasyatu yal'abuna fil masjid, dan golongan Habsyah, sebab tu saya sebut tadi ada hadis menyebut golongan Habsyah, ada golongan Sudan, bermain-main di hadapan masjid. Dia kata yal'abuna, bermain-main di hadapan masjid, bermain-main dengan menggunakan senjata.
Yang tu yang saya sebutkan tadi, maknanya langkah-langkah permainan sebagai suatu latihan. Jadi nak mahir di dalam pertempuran, di dalam apa-apa ilmu mempertahankan diri, dia kena selalu berlatih. Selalu berlatih. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Berlatih menggunakan senjata di hadapan masjid, dilihat oleh Rasulullah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi. Rasulullah pun selimut aku dengan kain selendang dia, macam ni, kain selendang, selimut. Anzuru ila la'bihin. Dan aku pun melihat, memerhatikanlah permainan mereka. Ini adalah merupakan salah satu hadis yang didalilkan oleh pihak tertentu, individu yang tertentu, mengatakan bahawa tengok, orang menari depan Rasulullah pun Rasulullah tak larang, tak tegur pun, menunjukkan menari ini boleh. Jauh sangat kefahaman tuan-tuan. Sebab tu saya duk tekankan kena mengaji hadis. Daripada orang yang baca hadis, dia faham sendiri. Kadang-kadang pihak ini mengatakan golongan Salafi, Sunnah, Wahabi ini faham hadis sendiri-sendiri tanpa rojokkan para ulama'. Jadi guru-guru kami yang pakar tentang hadis ni di India, di Pakistan, tidak pernah mentafsirkan, tidak pernah mensyarahkan pergerakan silat itu diterjemahkan dengan menari. Tak ada. Inilah dipanggil, dikatakan faham sendiri-sendiri tanpa perbahasan tafsiran yang dikemukakan oleh ulama'. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Aidain, bab semayang 2 hari raya, semayang raya haji dan juga raya puasa. Jadi bila hari raya puasa, sahabat-sahabat nak berseronok lah. Yang dimaksudkan sini yang nak berseronok daripada hari raya tersebut adalah kanak-kanak yang kecil yang mendendangkan nasyid di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah tak larang. Itu pun disebut jariyata ni, 2 orang anak kecil. Kan kita mengaji hadis, di antaranya hadis di dalam Bulughul Maram, yughsalu min baulil ghulam wa yurashu min baulil jariyah. Dibasuh daripada air kencing kanak-kanak lelaki. Ghulam, kanak-kanak lelaki. Jariyah, kanak-kanak yang kecil. Dipercikkan daripada yurashu, dipercikkan daripada air kencing kanak-kanak lelaki, wa yughsalu min bauli jariyah, maka dibasuh daripada air kencing kanak-kanak perempuan. Maknanya jariyah di sini kanak-kanak yang kecil, 2-3 tahun, 4-5 tahun dipanggil jariyah lah. Maknanya sebelum mumayyiz, bukan sebelum baligh, sebelum mumayyiz. Kita tengok dalam hadis ini bagaimana ini disebut di dalam hadis, iaitu hadis yang ke-950. Juga Imam Bukhari meletakkan tajuk babul hirabi wad daraqi yaumal aid, bab tentang tombak yang pendek dan juga senjata pada hari raya. Maknanya permainan pada hari raya. Jadi di dalam hadis ini pula menyebut, Imam Bukhari dengan sanadnya an Aisyah qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani. Telah masuklah kepada aku, maknanya bertemu kepada aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menemui akan daku dan di sisi aku jariyatani tughanniyani bighinail bu'ath. Kedua-dua kanak-kanak kecil ini, kanak-kanak perempuan yang kecil ini sedang melaungkan nyanyian bu'ath. Bu'ath ini adalah nyanyian peristiwa peperangan yang berlaku di antara Aus dan Khazraj di Madinah. Peperangan yang sengit berlaku sebelum penghijrahan Nabi SAW. Jadi kesannya besar sampai diingat bertahun-tahun oleh Aisyah, dan juga orang Arab ingat tentang peperangan, perbalahan, pertempuran di antara Aus dan Khazraj yang disebut sebagai Bu'ath, Yaumul Bu'ath. Itu pun bukan menyanyi, syair-syair yang berkaitan dengan peperangan. Dan juga tidak boleh diterjemahkan 2 kanak-kanak yang kecil ini menari di hadapan Rasulullah. Dia hanya melaungkan nasyid. Kalau dia menari pun, kalau orang buat andaian menari pun, dia adalah merupakan kanak-kanak yang kecil. Tapi dalam hadis ini sekadar menyebut mereka itu hanya melaungkan nyanyian iaitu mengenangkan peristiwa Bu'ath. Fattaja'a ala al-firashi, lalu pun dia berbaring di atas
firash, di atas hamparan. Wa hawwala wajhahu, Rasulullah paling muka dia. Dia tak nak tengok, dia paling. Wa dakhala Abu Bakrin fantaharani, tiba-tiba masuk Abu Bakar. Abu Bakar ayah kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia marah kepada aku. Sebab Aisyah ni asyik duk tengok dua kanak-kanak yang kecil ini bernasyid. Wa qala mismaratus syaitan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar kata, ini seruling syaitan. Kerana pada ketika itu dimain duf. Maknanya sebahagian daripada kompang, sebahagian daripada alat mainan, music. Yang orang terjemahkan mainan ini music. Tapi itulah music yang ada, mainan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Fa aqbala alaihi Rasulullah pun berpaling menghadap. Fa aqbala alaihi, Rasulullah pun menghadap Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala da'huma, biarkan. Jangan duk larang. Hari ni hari raya. Mereka pula dua kanak-kanak yang kecil. Nampak? Tak sebut menari pun. Melaungkan kita nyanyian ataupun nasyid tentang hari peperangan Bu'ath. Da'huma, biarkanlah mereka nak bernasyid. Mereka kanak-kanak yang kecil, hari ni pula hari raya. Falamma ghafala, bila Rasulullah pun dah tak apa, macam kita kata lalai, dah tak bagi tumpuan terhadap apa yang berlaku di hadapan dia tadi. Faramastuhuma fakharajata, aku pun peganglah dua orang ni tadi, dua orang kanak-kanak kecil ni suruh dia keluarlah. Abu Bakar marah ni. Jadi ini di antara hadis-hadis yang diambil oleh orang yang mengatakan bahawa ada orang menari di hadapan Rasulullah tak larang. Bila Rasulullah tak larang, ini menunjukkan satu kebolehan dan juga satu keharusan. Sebenarnya kita sandarkan kepada Nabi ni salah besar hadirin sekalian. Rasulullah tak larang orang duk menari depan dia. Sedangkan tidak ada satu hadis pun yang ada orang menari di hadapan Rasulullah. Apatah lagi kalau ada orang yang cakap ini adalah ustaz ke, tok guru ke, mufti ke, bakal mufti ke. Yang ni lagi-lagilah salah besar. Kerana menjadi ikutan, menjadi hujah, menjadi dalil kepada orang. Bahawa memang rupa-rupanya selama ni kami tak tahu. Ada hadis rupanya orang menari di hadapan Rasulullah tak larang. Di cara istidlal, bentuk dan cara mengambil dalil ini salah. Walaupun hadis yang dibaca itu sahih. Maka secara kesimpulan, secara ringkasnya, tidak ada satu hadis yang ada orang menari di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang adanya, saya nak cuba jelaskan kekeliruan daripada kefahaman ini, yang adanya orang bermain senjata, langkah-langkah silat, pergerakan, tarian silat itulah yang merupakan yang dianggap sebagai menari. Sebenarnya hakikatnya dia bukan menari. Dia adalah merupakan langkah-langkah mempertahankan diri di dalam ilmu persilatan. Kalau orang Melayu dia panggil silat lah, tak kira lah nak panggil tomoy ke, kungfu ke, judo ke, kuntau ke, lintau ke, terpulang. Tetapi itu bukan menari, itu adalah langkah pergerakan yang ada di dalam ilmu persilatan ataupun ilmu mempertahankan diri. Jadi walaupun ringkas, saya rasa boleh jelas. Bukan makna menari tetapi langkah-langkah di dalam persilatan.